Baiklah, kita teruskan sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus dengan nada. Nada sajak yang digunakan ialah melankolik, di mana kita lihat kesedihan seorang bapa atau ayah melepaskan anak gadisnya pergi ataupun memulakan kehidupan baru di kampus. Dan bentuk serta ciri-ciri sajak ini, kalau kita tengok sajak ini berbentuk bebas dan tidak terikat, terdiri daripada 4 rangkap sahaja dan bilangan baris bagi setiap rangkap tidak sama, iaitu antara 5 hingga 8 baris. Kalau kita tengok rangkap pertama ada 8 baris, rangkap kedua 6 baris, rangkap ketiga ada 6 baris dan rangkap keempat ada 5 baris. Jumlah patah katanya antara 3 hingga 6 patah kata sebaris. Jumlah suku kata bagi setiap baris antara 5 hingga 15 suku kata sebaris, dan rima akhir kamu tengok sana adalah bebas, iaitu A, A, B, C, A, A, D, E bagi rangkap pertama, A, B, C, D, E, F rangkap kedua, A, B, C, D, E, B rangkap ketiga, A, B, A, C, D bagi rangkap keempat. Kemudian kita tengok gaya bahasa dan keindahan bunyi bagi sajak ini. Pemilihan diksi, kalau kita tengok pemilihan diksi yang indah, kata-kata indah di situ: memesrai azimat dan tangkal, menongkah awan perak dan kabut dingin. Okey, kalau personifikasi pula, pemberian sifat-sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawa, di situ kita tengok tumbuh gunung ego menghalau pekerti. Dia samakan gunung dengan sifat manusia tu ego. Dan metafora pula, pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna perkataan yang dipilih. Di situ kalau kita tengok tangga gading, okey, dia gunakan tangga gading. Kalau kita tengok tangga gading lain perkataannya kan, tapi di dalam metafora sini tangga gading di situ dia lebih kepada merujuk kepada kehidupan di kampus itu. Seterusnya hyperbola, iaitu sesuatu yang melampau-lampau, okey, berceracak selumbar noda mengabur fikir. Seterusnya inversi, di situ pembalikan susunan kata. Jangan kau pulang, sepatutnya kau jangan pulang. Seterusnya ada imej alam yang digunakan, angin, kabut, kabul, serta keindahan bunyi. Di situ kita lihat asonansi, perulangan bunyi vokal A, hadir sihir dan waras akal, perulangan bunyi vokal A, serta pengulangan bunyi vokal I, iaitu hadir sihir, angin bernafas api. Dan seterusnya aliterasi, pengulangan konsonan K diguna di situ, ku hantar kau mengecapi angin, serta perulangan bunyi konsonan S dengan suasana suntimu. Dan kita akan teruskan apa nilai yang kita boleh pelajari di dalam sajak ini. Yang pertama ialah nilai tanggungjawab, di mana penyajak menasihati anak gadis suntinya agar pandai menjaga diri ketika berada di kampus. Itu adalah salah satu tanggungjawab seorang bapa, iaitu sentiasa memastikan anaknya berada dalam keadaan selamat. Dan bagaimana dia memastikan anaknya berada dalam keadaan selamat? Dia sentiasa menasihati. Dan seterusnya ialah nilai keberanian, iaitu penyajak di mana bapa atau lelaki kecil di situ berani melepaskan anak gadisnya untuk menuntut ilmu di Menara Gading. Seterusnya ialah kasih sayang. Siapapun bapa akan menyayangi anaknya sentiasa. Jadi kita nampak kasih sayang seorang bapa di situ. Dia sangat sayang anaknya sehingga sedih melepaskan anaknya ke Menara Gading. Seterusnya kecekalan, di mana penyajak menasihati anak gadis
suntinya agar cekal menghadapi cabaran dan dugaan di kampus. Apa-apa pun, di mana pun kita berada, pasti kita akan diuji dan kita perlu cekal menghadapi ujian tersebut. Seterusnya ialah berdikari, di mana penyajak dia mahu anaknya berdikari semasa berada di kampus agar pulang dengan kejayaan. Dan apa pengajaran yang boleh dipelajari? Yang pertama ialah kita mestilah berani untuk melepaskan anak-anak demi kebaikan dan masa hadapan mereka. Tapi pada masa yang sama kita pastikan semasa kita melepaskan anak-anak keluar, adakah ia mendatangkan kebaikan atau keburukan. Kalau ia mendatangkan kebaikan, kita perlu relakan. Seterusnya ialah yang kedua, kita hendaklah memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak agar mereka sentiasa diberi perhatian yang sewajarnya. Kasih sayang perlu ada pada setiap ibu bapa supaya anaknya dapat membesar dengan baik dan dapat membesar dengan kehidupan yang sentiasa disuburi dengan cinta, dengan kasih sayang. Dan yang ketiga, kita tengok kita hendaklah melaksanakan tugas sebagai ketua keluarga dan dengan penuh tanggungjawab agar kebajikan anak-anak tidak terabai. Kalau kita tengok situ, bapa telah menjalankan tanggungjawabnya di mana dia menghantar anaknya masuk ke universiti. Itu memang tanggungjawab seorang ayah. Dan akhir sekali, kita mestilah cekal menghadapi pelbagai rintangan tanpa mudah berputus asa agar matlamat yang ditetapkan tercapai. Ini seperti yang dinasihatkan oleh bapa kepada anak darahnya, anak gadis suntinya, agar sentiasa berdepan dengan masalah, berdepan dengan cabaran dan dugaan dan cekal menghadapinya. Okey. Itu ialah pengajaran ini di mana kita boleh dapat daripada persoalan tadi.